Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada pengurusan Surau Al-Furqan Sen 11. Yang saya kasih lagi saya hormati Datuk Seri Tuan Ibrahim dan juga tuan-tuan, puan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Apa perasaan nak sambut Ramadan? Tak berapa nak gembira, tak berapa nak duka. Boleh agak dah tengok tuan-tuan. Gembira tak? Gembira tak? Kita kena banyak rasa gembira dan juga rasa syukur kerana Tuhan beri kita peluang untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Berapa ramai yang Ramadan tahun lepas ada, tahun ini sudah tidak ada. Sama ada disebabkan pandemik, sama ada disebabkan penyakit-penyakit lain ataupun bencana dan sebagainya. Kita masih diberi peluang oleh Tuhan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan janji, penuh dengan kemuliaan. Jadi ketibaan bulan Ramadan seharusnya disambut dengan penuh kegembiraan. Dia tabiat ataupun masyarakat di Malaysia ini ataupun di Nusantara, barangkali saya tidak tahu bagaimana di Indonesia dan di Brunei ataupun di selatan Thailand. Sambutan kita kalau dia sambut bulan kan, sambut puasa dengan raya. Dia punya semangat puasa itu adalah diselubungi dengan raya. Kalau kita di negara Arab, saya 9 tahun di Jordan kan. Jadi saya melihat kalau negara Arab ni, dia punya persiapan Ramadan lagi hebat daripada persiapan raya. So 1 month before, 2 weeks before, kita boleh lihat dah macam-macam signboard naik, macam-macam iklan, macam-macam promosi. Syahrul Ramadan, Syahrul Karim, Syahrul Dua, Syahrul Barakah, Syahrul Qiyam. Macam-macam orang bubuh signboard dengan kemeriahan, dengan kegembiraan. Kita belum apa-apa lagi dah lagu raya. Ada orang dah setting dah, handphone dia ringtone raya. Semalam saya solat isyak bunyi lagu raya dah. Ada yang dah set ringtone takbir raya pun ada. Sebab mood nak raya. Saya raya ni dalam Islam 1 hari aja. Selain itu, seperti mana disebut oleh ahli fikir dan juga dalam syair, laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aidu liman khafa yaumal wa'id. Raya sebenarnya bukanlah raya dengan memakai pakaian yang indah-indah dan sebagainya, tetapi raya sebenarnya adalah hari bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan dan perempuan, bulan Ramadan setiap tahun kita akan sambut dan pelbagai aktiviti disusun oleh pihak surau, masjid, madrasah, sekolah, agensi, pejabat-pejabat kerajaan. Jadi orang melepaskan peluang untuk mengambil bulan keberkatan bulan Ramadan ini untuk dimeriah dan juga diimarahkan dengan pelbagai aktiviti. Tuan-tuan, bila saya membaca Al-Quran, saya dapati perintah puasa ini dia tak seperti perintah ibadat-ibadat lain. Kalau perintah solat, dalam banyak surah disebut, dalam banyak ayat disebut. Perintah solat, perintah haji pun begitu juga, perintah zakat pun begitu. Perintah-perintah dalam Al-Quran itu yang namanya kewajipan disebut dalam beberapa surah, dalam beberapa tempat. Tapi perintah puasa, unik perintah puasa, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 183 hingga 187. Selesai. Cuba tuan-tuan baca daripada surah Al-Baqarah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian dua ayat lagi di hujung. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampailah ayat 187 la'allahum yattaqun. Selesai cerita puasa. Daripada 5 ayat inilah ulama istinbatkan pelbagai hukum, pelbagai pendapat, pelbagai perihal berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan, puasa difardukan pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu surah Al-Baqarah ni saya melihat dia adalah satu surah yang menghimpun semua kefarduan. Semua kefarduan, fardu solat, fardu zakat, fardu haji, fardu puasa, semua dalam surah Al-Baqarah. Fardu jihad, fardu menuntut ilmu, kejadian manusia, permulaan kisah Nabi Muhammad SAW, permulaan kisah Nabi Musa alaihi salam, kisah Bani Israel dan sebagainya. Jadi surah Al-Baqarah ini dia 286 ayat. Uniknya surah Al-Baqarah satu-satunya surah yang mengambil masa yang begitu panjang untuk siap turun. Almost 10 years to finish reveal surah Al-Baqarah in Madinah. So surah Al-Baqarah ambil hampir 10 tahun nak selesai turun. Dia bukan sehari 2 hari, tapi ambil lama yang masa yang begitu panjang. Sesiapa yang faham, meneliti ajaran dan suruhan-suruhan yang ada dalam surah Al-Baqarah, atau dia seorang yang belajar dan memahami surah Al-Baqarah, isi-isi penting surah Al-Baqarah, saya yakin dia akan faham 70% daripada ajaran Islam. Even we can say 80% of ajaran Islam you can understand, brother. Seriously. Vocab yang ada dalam surah Al-Baqarah 80% ada dalam surah-surah yang lain. Ini orang buat kajian. Kawan saya daripada Perth, dia buat kajian untuk mengeluarkan kalimah-kalimah yang ada dalam surah Al-Baqarah. Dia dapati match kalimah yang ada dalam surah Al-Baqarah 80% dengan semua surah yang lain. So 114 surah, satu surah telah cover kepada 113 surah yang lain. Dia menjawab kepada apa yang Omar bin Al-Khattab sebut dulu. Omar kata, aku mengambil masa 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah. Ada riwayat sebut sampai 11 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi riwayat yang saya jumpa yang berulang dan juga lebih hampir ialah 6 tahun. Omar bin Al-Khattab mengambil 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah. 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah. Kalau tanya pada kita, kita ambil berapa tahun nak faham surah Al-Baqarah? Which is very basic to understand our religion. Dia agama ni, dia bukan agama ikut-ikutan. You must prepare yourself to learn about Islam from its origin ataupun daripada sumber-sumber yang asal. So from Quran, basically kena baca Quran. Surah Al-Baqarah ni, dia kalau Umar bin Al-Khattab ambil masa 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah, kita ni lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Dia Umar ni insan yang sangat luar biasa dengan Al-Quran. Saya baca kisah Umar ni. Even saya beli buku kisah pengislaman Umar bagi kat kakak saya, kakak saya nak masuk Islam dengan kisah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dia masuk Islam selepas dia dengar 5 potong ayat daripada surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. 5 ayat. Umar dengar dia perempuan dia baca 5 ayat itu, Umar masuk Islam. Kisahnya panjang kan? Dia masuk rumah, bila dia
mula keluar daripada rumah nak cari Nabi Muhammad. Bila orang mengadu kepada Umar, wahai Umar, masakan kau berpeluk tubuh sedangkan Muhammad telah sebarkan agamanya di Mekah. Suasana Mekah menjadi porak-poranda, orang dah ibu tidak ikut anak, anak sudah lari daripada ibu, suami sudah meninggalkan isteri. Jadi bagaimana agama Muhammad telah menghilangkan kestabilan kekeluargaan, keharmonian di Mekah. Masakan kau diam wahai Umar, engkau adalah orang yang bertanggungjawab untuk jaga keharmonian Mekah, untuk menjaga agama nenek moyang kita wahai Umar. Umar bangkit Umar. So bingit telinga Umar. Umar pun pacu kuda cari Muhammad dengan bawa pedang. Dalam perjalanan tegur, tengok kuasa Tuhan ni. Dalam perjalanan Umar nak cari adik perempuan dia, ada orang tegur, kata, wahai Umar, kemana kamu bergegas dengan begitu pantas? Kamu mau pergi mana? Umar kata, aku nak cari Muhammad, hari ini aku nak penggal leher dia. Sebelum kau cari Muhammad, baik kau tengok adik perempuan kau dah buat apa wahai Umar. Umar tanya, kenapa dengan adik perempuan aku? Adik perempuan kau dah masuk Islam, takkan kau tak tahu? Lagilah Umar marah. Selama ini Umar dengar orang lain masuk Islam, sekarang adik perempuan sendiri sudah masuk Islam. Lagilah mendidih darah dia. Dia hala kuda pergi rumah adik perempuan dia. Dia letak kuda di luar rumah, dia sepak pintu, masuk dalam rumah adik perempuan dia. Dia tak bertanya apa, dia terus lempang. Sedang dalam perjalanan dia dalam bilik tu, dia sempat mendengar beberapa potong ayat. Itu yang ulama sebut 5 ayat surah Taha. I don't believe that Omar understand every single of verse from surah Taha. In the beginning, when you listen, in the beginning you will not understand at all. It's not that easy. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahman ala arshi istawa. Do you believe Omar understand every single word from these 5 verses? I don't believe. But the unique of Quran, macam mana Quran boleh menyentuh perasaan Omar? Nur Al-Quran reach Omar punya qalb. Dia sampai ke hati Omar. Nur Al-Quran. Al-Quran, dengar saja manusia boleh berubah, tuan-tuan. Itu belum lagi kalau baca. Dengar saja, will change your life. Will bring you to another world. Quran, dia luar biasa. So Omar tergamam. Omar dah lempang adik dia, tapi 5 ayat Quran tadi ganggu Omar. Sekarang darah sedang mengalir di bibir adik perempuan dia. Menangis. Tapi dia nampak adik perempuan dia ada peluk helaian kertas ataupun helaian kulit binatang. Omar tanya, masa aku masuk tadi aku dengar ada benda kau baca. Apa yang kau buat? Apa yang kau baca? Aku baca Quran. Quran? Apa itu Quran? Dia kata, inilah Quran yang aku baca, lembaran wahyu. Boleh aku tengok tak apa yang kau baca tadi? Adik perempuan dia kata, tak boleh, engkau tak Islam, aku tak boleh bagi engkau. Tapi 5 ayat tu sudah ganggu Omar. Omar masuk dalam rumah adik perempuan dia seperti singa yang luar biasa garangnya kan. Keluar dia sudah dijinakkan. 5 ayat jinakkan hati Omar. So Quran tembus dalam hati perut Omar, masuk dalam hati telinga Omar, singgah di hati Omar, lebur keangkuhan tadi. Of Quran to give. So not only recitation, not only khatam, not only for ceremony. Quran is not for ceremony. But our people already change. Quran ni dia bawa satu environment yang bukan sepatutnya. Saya tidak tahu, tapi saya rasa takut bila baca surah dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab takfuruna bi ba'd, kamu beriman sebagian Quran, kamu kufur dengan sebagian lain. Kemudian surah Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha lil himari yahmilu asfara, perumpamaan orang yang diberikan Alkitab walaupun dia merujuk kepada ahli kitab tapi dia masih lagi pukul sidih menantu. Walaupun Allah itu Allah menggambarkan sikap Bani Israel, sikap Yahudi yang umpama kaldai yang dipikulkan kitab-kitab yang bernilai, tetapi kaldai itu tak faham apa yang dia bawa. Mathalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'mathal qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Mana ada perumpamaan yang lebih buruk daripada perumpamaan itu. So kita tidak mau disindir ataupun kita rasa kita jadi umat yang Quran itu ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, saya melihat sikap Omar dengan Al-Quran ini, dia adalah satu sikap yang luar biasa.
Daripada mula tu tuan-tuan lihat, daripada mula itu tadi starting point. Starting point, everything you must see where you start the life atau you start your change. Umar bin Al-Khattab, bila permulaan perubahan kehidupan Umar ialah Al-Quran. Al-Quran yang memulakan perubahan kehidupan Umar. Jadi jelas Al-Quran itu liikhrajin nasi minaz zulumati ilan nur. Jelas atau tidak? Quran telah mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan kepada cahaya, kepada nur, kepada cahaya, cahaya Islam, kepada Islam. Keluar Umar. 5 ayat itulah yang mengubah Umar pergi cari balik Nabi Muhammad, melutut depan Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Tadi bawa pedang nak penggal. Quran change, tukar. Totally different person. Dia permulaan Quran Umar dengan Quran ni sampai ke sudah dia hidup dengan Quran. Sampai ke sudah dia hidup dengan Quran. Ada satu cerita kan. Ada seorang sahabat ni, Umar jadi makmum solat maghrib. Sahabat ni rakaat pertama dia baca surah Al-Ikhlas selepas Fatihah, rakaat kedua pun dia baca surah Al-Ikhlas selepas surah Al-Fatihah. Umar jadi makmum. Umar jadi makmum. Umar jadi marah. Dia kata, apa ni? Quran banyak lagi surah, kenapa dua-dua rakaat baca surah Al-Ikhlas? Selesai solat, Umar pegang lelaki tu. Dia kata, kenapa kau baca dua rakaat kau baca surah Al-Ikhlas? Dia kata, aku nak baca, aku suka. Tak, aku takkan biarkan. Aku mesti bawa kau jumpa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi Muhammad saja yang hukum kau atau nasihatkan kau. Dia pegang jubah orang tu, dia heret sampai jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, lepaskan jubah dia wahai Umar. Umar pun lepas. Rasulullah tanya, kenapa ni? Umar kata, wahai Rasulullah, tadi solat maghrib rakaat pertama dia baca qul huwallah, rakaat kedua pun dia baca qul huwallah. Rasulullah tanya pada imam tadi lelaki tu, betul kan? Betul. Limadha? Kenapa? Rasulullah tanya, kenapa? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku suka sangat surah Al-Ikhlas ini wahai Rasulullah. Tak tahu apa Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? Rasulullah SAW jawab, hubbuka ilaiha adkhalakal jannah. Cinta engkau pada surah Al-Ikhlas itu menyebabkan kau masuk syurga. Luar biasa. Umar, orang baca riwayat lain dia jadi makmum pun tak sabar, dia pegang orang tu bawa jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar jumpa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada masa itu. Umar beritahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, himpunlah Al-Quran. Abu Bakar kata, masakan aku nak buat satu perkara yang Nabi Muhammad tak pernah buat? Tak ada, wahai Abu Bakar, himpunlah Quran. No, Nabi tak buat, aku tak nak buat. Besok Umar datang lagi, bagi tahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, himpunlah Quran. Tengok sahabat-sahabat kita ni yang hafiz-hafiz Quran ni pergi berjuang, pergi berjihad di Bizantin, pergi berjihad di Azerbaijan, pergi berjihad di Parsi. Jadi kebanyakan mereka syahid. Lama-kelamaan habis hufazul Quran. Kalau Quran tak dihimpun ni wahai Abu Bakar, aku takut. Abu Bakar kata, tak Nabi buat. Kali ketiga, hari keempat, berulang alik Umar bin Khattab sama sekali tak give up. Sehinggalah Abu Bakar sebut, wa huwa yukarrir ilayya hatta ajma'al Quran hatta syaraha Allahu sadri. Dia ulang sebut, pergi jumpa, pujuk lagi pujuk, sehinggalah dada Abu Bakar lapang untuk menerima pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tuan-tuan, Ibnu Asakir kata ada 21 ayat, 22 ayat dalam Al-Quran turun sejajar dengan apa yang Umar sebut. Umar sebut turun, Umar sebut turun, Umar sebut turun. Ada 21 ayat. Umar saja. Umar sahaja. Hanya Umar saja yang istimewanya. Lelaki yang bengis, lelaki yang dulu sebelum Islam itu, lelaki yang gagah, lelaki yang macam-macam. Quran telah ubah Umar sampai apa Umar sebut, Allah dengar, turun ayat. Bukan mengikut apa Umar nak, tapi ayat tu memang ada. Nampak dia punya link tu. Iya. 22 ayat dalam Al-Quran Umar sebut turun, Umar sebut turun. Di antaranya bercakap dengan isteri Nabi SAW di sebalik tabir. Di antaranya Nabi
Umar kata, wahai Rasulullah, tak payahlah solatkan golongan munafikin ni. Rasulullah solat juga, turun ayat, jangan solatkan munafik dan jangan berdiri di atas kubur-kubur mereka. Ada 22 ayat. Tuan-tuan, ada riwayat yang sahih sebut, Nabi sebut begini tuan-tuan. Hadis ni satu cukup untuk angkat Umar. Satu hadis ni cukup. Rasulullah sebut, sekiranya ada seorang Nabi selepas aku, engkau lah orangnya wahai Umar. Kalau ada Nabi selepas aku, kalau ada seorang Nabi selepas aku, engkau lah orangnya wahai Umar. Because of Quran. So today we are here not to talk about messenger, but we are talk about message of the messenger. How we want to understand and practice in our life. So tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so kita melihat balik. So itu cerita Umar. Nak cerita Umar ni, saya suka sangat kisah Umar bin Al-Khattab. Kisah-kisah sahabat ni very inspiring, sangat memberi motivasi. Mereka betul-betul jahadu fi sabilillah haqqa jihadi. Mereka berjuang di jalan Allah, benar-benar mereka berjuang. Bukan olok-olok lagi dah. Sungguh-sungguh berjuang. Itu belum lagi lihat bagaimana cucu dia Umar bin Abdul Aziz sikit tak tumpah seperti atuk dia mari. Ya. Sikit tak tumpah. Jadi dalam surah Al-Baqarah, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kalian berpuasa seperti mana ianya difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan melalui puasa kamu jadi orang yang bertakwa. Ada beberapa perkara yang saya fikir perlu kita teliti sama-sama dalam ayat 183. Pertama sekali, bila Allah Subhanahu wa taala sebut kalimah siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus as-siyam, kutiba alaikum as-siyam. Perkataan siyam membawa maksud menahan mulut daripada makan dan minum. Menahan mulut daripada makan dan minum. Kalau ikut puasa ni daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Itulah tempoh kita berpuasa. So menahan mulut daripada makan dan minum. Itu nama siyam. Sad, ya, alif, mim. Ada satu lagi kalimah yang membawa maksud sama. Saum. Sad, waw, mim. Saum. Dia waw boleh bertukar jadi ya, ya boleh bertukar jadi waw. Siyam, saum. Walaupun dia boleh bertukar, tetapi tidak membawa maksud yang sama, tetapi membawa maksud yang lebih kurang sama, membawa satu maksud yang lain, tapi melibatkan mulut juga. Kalau siyam, menahan mulut daripada makan dan minum. Tapi kalau saum, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam, bila Maryam alaiha assalam membawa baby, iaitu Nabi Isa alaihi salam, dalam dakapan dia, Allah beritahu, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Allah beritahu pada Maryam alaiha assalam, wahai Maryam, makanlah, minumlah. Makanlah apa? Makan daripada buah kurma yang dikata wahuzzi ilaiki bijid'in nakhli tusaqit alayki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goncanglah pokok kurma itu, nanti akan jatuh rutab. Nanti tak lama lagi bulan buka puasa ni, orang suka cari rutab. Rutab kurma yang dia dah masak tapi tak kering lagi, dia basah-basah. Berbuka puasa sedap tu. Dia tak keras. Saya pun suka makan rutab. Kalau rutab letak 1 kilo boleh habis. Saya suka. So rutab. Jadi makanlah rutab wahai Maryam. Makan rutab. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Kemudian tahtaki sariyah, Allah Taala sebut, dan di bawah kaki engkau, atau sariyah, maksud tak mesti immediately di bawah kaki, tapi di tepi, di lembah ada air mengalir. Jadi makan kurma, pergi minum air daripada lembah tersebut. Allah alirkan air, pokok kurma yang kering tu Tuhan bagi Maryam makan. Jadi makanlah Maryam, minumlah wahai Maryam.
Sebab itu orang pertikai balik, orang persoalkan balik. It's quite difficult to understand. You guys celebrate Christmas in winter because kelahiran Nabi Isa itu berlaku pada musim panas, the summer. So macam mana boleh tukar jadi musim sejuk? Nabi Isa lahir musim panas. Kalau tak rutab di musim panas. Makanlah Maryam, minumlah Maryam daripada air dan tenangkanlah jiwa engkau. Seorang wanita yang anak dara dikurniakan seorang anak, nak bawa ke dalam masyarakat bukan senang. Mesti dikata, dinista, dihalau. Jadi Maryam bawa baby itu, masa Maryam bawa baby itu, Allah Ta'ala beritahu fala tukar, maksudnya bawalah baby itu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Kalau ada siapa-siapa berbicara dengan kau wahai Maryam, jangan bercakap. Jangan bercakap, beritahu mereka inni nadartu lirrahmani sawma, aku berpuasa. Berpuasa Maryam itu berpuasa daripada tidak berbicara, tidak bercakap. So daripada situlah ulama istinbatkan saum membawa maksud tidak bercakap, siyam membawa maksud menahan mulut daripada makan dan minum. Tapi tuan-tuan kan, antara dua tu tuan-tuan rasa mana Allah sayang, Allah suka? Menahan mulut daripada makan dan minum atau menahan mulut daripada bercakap perkara yang tak disukai oleh Tuhan? Pasal yang kedua. Yang kedua ni senang nak buat. Yang mestilah yang kedua. Yang pertama senang nak buat, yang kedua yang susah. Kam min sha'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa, puasa itu tidak mendatangkan apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Sebab mulut tidak dikawal, mulut tidak dijaga. Islam suruh kita jaga mulut, tuan-tuan. Ada sahabat tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausina ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah kami wasiat, berilah kami wasiat." Rasulullah keluarkan lidah, Rasulullah kata pegang, imsik hadha, pegang ni. Sebab itu dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat adalah berbicara perkara yang baik-baik, kalau tidak diam saja, itu lebih baik. Ini ajaran dalam Islam. So tuan-tuan lihat, saum dengan siam. So tahun ini dua-dua kita nak bawa. Kita nak bawa saum, kita nak bawa siam. Siam dan saum mesti jalan sama-sama. Tak mau siam menahan makan mulut, menahan makan dan minum, tapi dalam masa yang sama mulut tak kita jaga. Kita tak mau. Sebab itu nak dapatkan maksud saum itu, kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, Hanbal, Imam Malik, imam-imam besar, para salafus salih menghabiskan masa mereka sepanjang bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Tidak beri peluang untuk bercakap perkara-perkara yang, walaupun mereka ni alim ulama, tapi mereka nak fokus pada Al-Quran. Mereka tak, Imam Syafi'i stop mengajar bulan Ramadan. Tak ada kelas pengajian, dia fokus on Quran bulan Ramadan. Nak bagi azan ke atau terus? Bagi laluan azan dulu. Okay. Tuan-tuan kita beri laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji seperti mana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang tidak pernah memungkiri janji. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, so kita dah dapat lihat di antara saum dengan siam. Kita ternampaklah di antara saum dengan siam. Di hujung ayat yang 183, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan melalui puasa ini kamu jadi orang yang bertakwa. So bagi saya, takwa itu menjadi KPI puasa. That is your key performance indicator, fasting. If anyone asks you, what is your key performance indicator? Fasting indicator. What is your indicator? What you want to answer? Apa you nak jawab? Ya, brother, we have to no eat, no drink, just apa nak cakap apa? KPI puasa, key performance indicator puasa. In the end, so kita lihat, saya melihat kalimah takwa ini, dia memberi satu jawapan untuk capai KPI puasa ni. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, ada sahabat tanya pada Sayyidina Ali, kata, ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna taqwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadamman arba'ata asya. Taqwa ini ada 4 rukun dia. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Yang kedua, wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Yang ketiga, wal amalu bit tanzil, wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk jumpa Allah. So this is your key performance indicator for bulan Ramadan. 4 tadi tu. Takut kepada Allah, bersyukur setiap hari, setiap masa dengan setiap pemberian Tuhan biarpun sedikit. Yang ketiga, belajar dan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ajaran Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan untuk jumpa Allah. 4 ni tuan-tuan rasa ada atau tidak di bulan puasa? Ada atau tidak? Ada. Bulan puasa semua takut. Semua orang takut. Sebab jenayah akan drop. Jenayah akan drop. Tapi tetap ada. Dia akan drop.
Kan Nabi sebut, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat syayatin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bila masuk bulan puasa, pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan syaitan itu dibelenggu. Syaitan itu dibelenggu. Orang kata, ustaz, syaitan dia dibelenggu, habis masih lagi orang mencuri, ustaz, nak buat macam mana? Itu hasil asuhan syaitan 11 bulan. Sebulan aja dia rehat, no issue. So syaitan ini pula, bila saya baca balik kalimah syaitan ni dia macam tu dah. Iblis dengan syaitan. Iblis, syaitan. Selalu sangat orang memberi tafsiran pelbagai. Ada dulu masa mula-mula saya masuk Islam, saya dengar ada orang cerita, orang ceramah kata, iblis itu adalah dia punya general. Syaitan itu adalah dia punya hulu balang atau dia punya battalion. Saya pun percaya lah. Rasa tuan-tuan pun masih percaya. Tak semua lah kot ada. Bila saya belajar bahasa Arab, bila saya kembali pada mufradat, lihat balik kepada vocab, kalimah asal, syaitan ini diambil daripada perkataan syatana. Syatana, 3 huruf, syatana. Syaitan yang membawa maksud, asal perkataan syatana, ma makna syatana? Ibta'ada, menjauhkan. Syaitan itu sifat dia adalah menjauhkan. Maksudnya iblis, nama dia iblis, sifat dia syaitan. Nama iblis, sifat syaitan. Nama iblis, sifat dia syaitan. Jadi semua iblis adalah syaitan. Semua iblis adalah syaitan. Jadi syaitan ini lebih umum berbanding dengan iblis. Boleh jadi manusia juga jadi. Tuan-tuan cakap, bukan saya cakap. Bila timbul sifat mengajak manusia mentaati perintah Allah, jauhkan ajaran Allah, apa Islam, apa ajaran Islam, sikit-sikit Islam, apa dia? Syaitan lah tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuan-tuan lihat surah surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Saya nak bagi satu analogi. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua-dua surah ni orang baca, kalau orang kena rasuk, orang kena gangguan, without knowing the content of the two verses. Surah Al-Falaq, Allah cerita kepada kita, Allah beritahu kepada kita supaya kita baca surah itu, mohon perlindungan daripada Allah, daripada gangguan yang datang daripada luar. Itu Falaq. Surah Al-Falaq dia mengajar saya untuk saya bina immune system dalam diri saya to protect myself daripada gangguan yang datang daripada luar. Sama ada manusia, sama ada daripada jin, daripada syaitan, black magic, santau dan sebagainya. Saya nak baca surah Al-Falaq sebab dia ada unsur-unsur sihir daripada luar. Surah An-Nas, mana unsur sihir dia? Surah An-Nas, Allah suruh kita baca supaya manusia mohon perlindungan daripada Allah daripada bisikan-bisikan dalam diri dia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi manusia sendiri boleh jadi jahat without syaitan sometimes. Betul atau tidak? So, until when you want to blame? Ni ustaz minta maaf, ustaz, syaitan ni ustaz. Ni sikit-sikit ustaz. Apa syaitan? Syaitan pun kata, brother, aku tak masuk campur lah. What is this? Every time you're blaming me. Tuan-tuan rasa Firaun dengan syaitan, siapa jahat? Syaitan pun serindar dengan Firaun. Syaitan itu, Firaun itu daripada jenis manusia. So sometimes manusia itu dia lebih jahat. Sebab itu baca surah An-Nas to teach you supaya, ya Allah, aku nak mohon lindung supaya dalaman aku tidak membisikkan sesuatu supaya aku buat jahat. Because you are alone in the room, you may be jadi lebih jahat daripada bila di luar. Orang nampak mungkin you baik, orang tak nampak. So bulan puasa adalah bulan untuk mendekati kepada
kepada Allah melalui al-khawf minal jalil. Semua orang takut, jadi jenayah pun kurang. Tapi ada juga lah sikit-sikit. Tapi dia ada satu real story saya nak share dengan tuan-tuan. Tahun 2017-2018 di Bandar Seri Putra, masjid saya nazir di masjid tu. Ada motor hilang bulan puasa, masa buku puasa. Kita pun cek dekat CCTV. Tengok dekat CCTV. Budak yang ambil motor tu, dia datang buku puasa kat masjid. Datang puasa masjid. Tapi sebelum dia pergi ke kemah buku puasa, dia pergi dekat tempat parking motor. Dia tengok motor, dia pegang, usik-usik handle. Dia tengok yang mana lock, yang mana tak lock, dia mark. Lepas tu dia pergi buku puasa. Lepas buku puasa, dia masuk dalam kamar, dia masuk, dia solat berjemaah. Selesai solat berjemaah, dia keluar. Dia keluar sebab dia dah mark motor tu. Dia pun tolak motor tu, pergi ke tepi hujung di selekor masjid. Nampak sayup sikit, ada pokok banyak. Dia buat dekat handle, dia patahkan handle, dia start enjin, motor dia jalan. Very smart. He know how to brake the bike. Hebatlah budaknya. Kata syaitan dia belenggu. Syaitan curi motor kau puasa. Yang lebih menyedihkan ialah yang dia curi motor tu motor saya. Curi motor saya. So dia mark motor Nazir, dia ambil motor. Bukanlah motor besar sangat pun, dia X5 aja. Saya guna untuk pergi surau dan masjid. Tu pun dia nak. Saya dah halalkan lah tuan-tuan. Tak bala kan saya nak tuntut-tuntut dekat akhirat. Kalau jual second hand pun dapatlah 1,800, 1,500. Jadi tuan-tuan, itu dia punya pengalaman. Soal khawfu minal jalil. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil. Bulan puasa, bulan untuk kita menzahirkan sifat syukur. Di antara sifat syukur yang kita nak lahirkan, kita rasalah. Kita rasakan kesusahan orang lain. So pertama sekali, kita pastikan kita bayar zakat fitrah. Itu di antara perkara yang perlu kita buat. Zakat fitrah dan zakat-zakat yang sedekah di bulan puasa. Masjid surau pun tadi melancarkan buka puasa. So sedekah, kita nak share rezeki dengan orang lain. Bukan di masjid, bukan di surau ni saja, di tempat-tempat lain. Saya pasti ramai lagi yang perlukan pada perhatian daripada kita lah sebagai kaum muslimin. Ya, segerakan membayar zakat fitrah. Dia orang kita ni tak tahulah, dia terlupa. Sepanjang bulan Ramadan dia lupa. Saya pagi-pagi raya tu biasa saya akan buat pengumuman pertama sekali, ucap selamat raya. Jadi sebelum ucapan tu, katakan 8.30 kita nak solat, pukul 8 saya akan buat announcement. 8 suku saya akan buat announcement. Announcement saya ialah, siapa yang tak bayar zakat, silakan bayar zakat. Bila solat raya kejap lagi, tak boleh dah bayar zakat. Okay, siapa-siapa yang belum bayar zakat, pergi bayar zakat. Ramai yang bangun orang kita pergi bayar zakat. Rupanya masing-masing dah lupa. Ada satu cerita, Bilal yang jadi amil ni, dia bagi tahu, dia kata, pening kepala saya Ustaz. Kenapa Haji? Dia nak bayar zakat, tapi dia tak bawa duit. Habis dia buat macam mana? Dia pinjam duit saya. Saya tanya, Haji buat macam mana? Saya bagi je lah. Nanti dia kata nak pulang balik. Ikutlah Haji. Lepas tu tengok yang Bangla, yang Bangla kan ramai kan datang solat raya, duduk aja. Dia bayar zakat tak? Lepas tu saya ada yang pekerja masjid saya ni, ada seorang Bangla. Saya kata, baik, idhar jauh. Bagi tahu sama you punya ni orang Bangladesh semua, zakat sudah bayar belum? Kalau belum bayar zakat, mesti bayar zakat. Sana belakang ada itu tempat mesti bawa saya bayar zakat. Dia pun bagi mic dekat dia, cakap bahasa Bangladesh. Bangun semua lagi bayar zakat kat belakang. Tapi uniknya dia tak nak bayar RM7. Dia nak bayar RM2 je. Dia kata RM2, RM2, RM7. Saya punya kampung RM2 dia kata. Dia kira kampung dia RM2, kat sini bayar RM2. Mana boleh? Kat sini dia makan beras lain, kat sana dia makan beras lain. Sini beras kita ambil kat luar, sana beras dia tanam sendiri barangkali kan. Jadi itulah pengalaman-pengalaman. Jadi bulan Ramadan yang kedua ialah wal qana'atu bil qalil, merasa menjadikan kita insan yang
bersyukur. Tuan-tuan, senang tuan-tuan. Kaedah syukur ni, Imam Ghazali sebut, syukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Settle masalah. Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Nikmat Allah bagi kita macam-macam nikmat. Jadi kita syukur nikmat tersebut, menggunakan nikmat tersebut pada jalan Allah suka. Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi rezeki, Allah bagi jawatan, Allah bagi anak, Allah bagi isteri, Allah bagi rumah, Allah bagi kereta, Allah bagi motor, Allah bagi macam-macam. Semua ini kita gunakan pada jalan Allah suka. Kita gunakan pada jalan Allah suka. Itu tanda kita bersyukur. Kita ni jadi tak bersyukur sebab kita suka banding apa yang orang lain ada dengan apa yang kita ada. Betul atau tidak? That is a big problem. When you compare what you have and what other people have, there's a problem, starting problem. Saya ada kereta, orang lain ada kereta, tapi kereta saya kecil, kereta orang masih. Saya lihat apa yang orang ada. See what you have. Tengok apa yang you ada. Jangan lihat apa yang orang ada. Kalau lihat apa yang orang ada sampai sudah, kita tak bersyukur. Dan pembahagian Tuhan itu memang sangat adil. Hari ini kita tak nampak hikmahnya, esok lusa kita baru nak tahu hikmahnya. Iya. Sabar je lah apa yang Tuhan bagi. Gunakan pada jalan yang baik. Itu sudah cukup. Lagi sikit, kita sikit cukup lebih baik daripada banyak tak cukup. Syukur ialah menggunakan pemberian Tuhan pada jalan yang Allah suka. Syukur ni dua bentuk kan. Syukur melalui tubuh badan, syukur melalui lisan. Syukur lisan kita sebut dapat ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz, saya dimurahkan rezeki, Alhamdulillah adalah rezeki sikit. Dia ada sifat, dia ada disadurkan atau disalut bila bercakap tu, disulam dengan lafaz Alhamdulillah. Sekarang itu pun susah nak dengar. Susah nak dengar. Macam mana berada? Oi, nampak kereta baru? Adalah rezeki sikit Ustaz. Kan adalah nampak kenaikan. Lama dah pakai kereta Myvi ni, pakai Honda City pula kan. Dia tak ada, tak keluar Alhamdulillah tu, macam tak jauh. Anything Alhamdulillah, anything Alhamdulillah. Brother, you know the meaning of Alhamdulillah. It's covering every single of part of your life. Alhamdulillah. Iya. Kalau tak masakan Allah Ta'ala mulakan surah Al-Fatihah dengan lafaz Alhamdulillah, bukan lafaz lain. Alhamdulillah. Tak ada perkataan yang boleh replace Alhamdulillah. Kalau imam bagi saya air, tuangkan air, ataupun dia letak air, dia ambil bagi air kat saya kata terima kasih. Kalau dalam bahasa Arab saya kata syukran. Syukran. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur lebih banyak disebut dalam Al-Quran berbanding dengan alhamdu. Tetapi dia tak equal. Syukur berterima kasih pada sesuatu benda yang saya dapat. Okey, saya katalah saya bersyukur dapat air. Adakah itu bermaksud saya berterima kasih pada Tuhan yang turunkan air? Tak. Dia tak merangkumi. Adakah saya berterima kasih kepada manusia yang Tuhan bagi pandai untuk suling air? Tak. Adakah itu bermaksud saya bersyukur Tuhan yang takungkan air untuk saya? Tak. Tapi bila once saya minum, saya sebut Alhamdulillah, saya ada terima kasih pada Tuhan yang turunkan air, Tuhan yang apungkan air, Tuhan yang bagi manusia pandai sulingkan air, Tuhan yang menjadikan air itu boleh sampai atas meja saya. Alhamdulillah. Tak ada replace lah. 17 kali compulsory you kena baca surah Al-Fatihah untuk beritahu bahawa wahai Tuhan, aku berterima kasih pada Engkau. Compulsory, without you knowing. Allah beri peluang dengan memberi lafaz Alhamdulillah supaya kita dapat menzahirkan rasa syukur pada Tuhan, yang mana manusia ini selalu lupa. Okeylah, let's say I give you A4 paper, one white A4 paper. Saya kata, kakak tolong tuliskan apa nikmat kakak dapat. Cukup tak one A4 paper? Tak cukup. 2, 3 tak cukup. Okay, every single day, how many times you say thanks Tuhan bagi saya mata? Berapa kali cakap? Hari ini, spesifik hari ini. Ada tak terima kasih wahai Tuhan bagi saya mata? Ada tak wahai Tuhan terima kasih bagi saya telinga? Terima kasih Allah bagi aku sihat. Take for granted. Kita kata Tuhan dah bagi dah. Okay, fine. Tapi Alhamdulillah, dia dah replace dah. Saya sebut Alhamdulillah, sudah cover dah. Kalau saya lupa ke, saya alpa ke, dengan lafaz Alhamdulillah,
Tuhan dah terima kasih ucapan saya. That is the beauty of Alhamdulillah. Yes, it's a miracle tuan-tuan. So, keduanya syukur. Kita belajar syukur. Syukur ni kita akan tidur lena. Tak syukur ni hilang. Iya, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur aku akan tambah. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Tapi syukur dalam erti kata mempertingkatkan kualiti, bukan mempertingkatkan kuantiti. It's not about quantity, it's about quality. Tuan-tuan, kadang-kadang kan saya tak faham. Orang kita ni, kalau saya dapat air, kalau Pak Haji tak dapat air, Haji tak dapat, oh, saya tak ada rezeki Ustaz. You see? Betul kan? Kita selalu cakap, katakan hari ni surau sediakan 150 bungkus makanan. Yang datang 160. 10 orang lagi tak dapat. So 10 orang lagi akan cakap apa? Tak ada? Salah. Ayat itu salah. Rezeki saya tak ada. Dari rezeki saya, rezeki orang dapat, rezeki saya tak dapat. Masih lagi rezeki. You jangan cakap tak dapat. Itu rezeki dia Ustaz. Rezeki saya tak apa. Ini rezeki saya. Rezeki saya tak dapat. Susah nak faham kan? Susah nak terima kan? So kalau yang itu ada, kita akan bersyukur. Orang dapat, kita tak dapat apa, kita cakap terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Tuhan pilih untuk turunkan Al-Quran. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini mulia bukan kerana puasanya tuan-tuan, bukan kerana tarawih, bukan kerana qiyam, bukan kerana ramai-ramai datang bukan puasa. No. Habis, kenapa bulan Ramadan ini mulia? Sebab Quran. One answer. Kenapa bulan Ramadan mulia? Kerana Quran. Allah pilih turunkan Al-Quran bulan Ramadan, automatik bulan Ramadan ini jadi mulia kerana adanya Al-Quran. Nabi Muhammad, Allah simpankan Al-Quran untuk baginda jadi Nabi yang paling hebat. Umat Nabi Muhammad khaira ummah sebab diberikan Al-Quran. If you guys have a very good relation with the Quran, you will become a very better person in the world because of Quran. Di Quran dia lain. Kita akan jadi umat yang unik dengan Al-Quran. Sebab Quran itu yang membezakan kita dengan orang lain, saya dengan orang lain. So Al-Quran ini dia sangat luar biasa untuk difahami, untuk dibaca. Jadi sebab itu bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Saya sebut tadi Imam Syafi'i, tinggalkan semua kerja lain, baca Al-Quran. Bila tahun ni kita target setiap seorang kita khatam Al-Quran sekali. Kalau dapat khatam 2 kali, Alhamdulillah. You must put from now in your mind, in your diary, you must strategize to khatam Al-Quran in the 29 days or 28 days ataupun 30 days. How Ustaz? Senang aja. Sebelum subuh 2 muka surat, lepas subuh 2 muka surat. Sebelum zuhur 2 muka surat, selepas zuhur 2 muka surat. Sebelum asar 2 muka surat, selepas asar 2 muka surat. Sebelum isyak 2 muka surat, sebelum maghrib 2 muka surat, selepas maghrib 2 muka surat. Sebelum isyak 2 muka surat, selepas isyak 2 muka surat. Dah berapa muka surat? 4 times 5, 5 kali 4, jadi berapa? Sudah 2? Halo, matematik. 20. So represent 1 juzuk, betul kan? 1 juzuk 20 muka surat. So every day saya boleh khatam 1 juzuk. Simple je. Setiap hari saya boleh khatam 1 juzuk, 1 juzuk, 1 juzuk, 1 juzuk. Hari ni kita banyak wayang. You know wayang? Kumpul ramai-ramai datang majlis khatam Al-Quran. Bukan kita baca pun, orang lain baca. Lepas tu kita, Alhamdulillah saya dah khatam Al-Quran. Orang lain yang baca, bukan kau yang baca. So kita ada grouping tadarus. Okay, fine. Grouping tadarus itu namanya tadarus. Tadarus, khatam Quran dalam tadarus dengan khatam sendiri tak sama. Tak sama. Tapi kalau tanya antara dua tu mana better, baca Quran dan khatam lah. Tapi kalau yang tu tak boleh buat, kita dulu dah tadarus. Antara dua ni mana bagus? Dua-dua boleh. Dua-dua bagus. Buatlah. Yang tak bagus, yang balik. Tak buat apa-apa. Tapi bulan Ramadan ni, siapa-siapa, ini nasihat saya kepada mereka yang tak lancar baca Al-Quran. Jadikan bulan Ramadan ni bulan untuk lancarkan Al-Quran. Because you have a time. Perut kita kosong, fikiran kita pun tenang. So kita boleh fokus baca Al-Quran.
So dalam keadaan kita dalam keadaan menyucikan diri dengan puasa ni, saya yakin Quran itu akan lebih mudah untuk dibaca. Quran itu akan lebih mudah dibaca, akan jadi setiap hari baca, setiap hari baca. Saya belajar Quran umur saya 18 tahun. Saya bukan macam tuan-tuan belajar Quran umur 5-6 tahun. Anak saya 5-6 tahun dah belajar Quran, 4 tahun saya dah ajar Quran dan anak saya 3 tahun, 4 tahun. Tapi saya 18 tahun baru tengok huruf alif tu macam mana, ba tu macam mana. Itu pun budak umur 7 tahun ajar saya. Saya pernah share dalam beberapa siri pengalaman My Journey to Islam, My Journey to dalam belajar Al-Quran. Umur 7 tahun budak ajar saya, budak umur 7 tahun. Saya tak malu nak belajar daripada budak umur 7 tahun. Kalau nak kira saya 18, dia 7 tahun. Dia masih beringus lagi. Tapi saya nak belajar, dia saja yang nak mengajar, wali semua kata sibuk. Tak apalah. Ilmu saya ambil lah, siapa nak bagi. Tapi Tuhan punya adil, Tuhan punya cantik strategi. Allah, dia masa jadi benda tu kita tak nampak. Selepas itu baru kita akan nampak hikmah dia. Saya bila melihat balik, kata betul lah. Saya pergi masjid, imam tu kata tak boleh mengajar. Pergi surau tak nak mengajar. Pergi jumpa ustaz tu kata tak nak mengajar. Masing-masing sibuk, ada komitmen dan sebagainya. Rupanya Allah nak beritahu, Farid, guru Quran kau bukan ustaz tu, bukan imam tu, bukan imam ni. Habis guru Quran kau budak umur 7 tahun. Kenapa wahai Tuhan? Sebab budak itu tak ada dosa. Budak tu bersih, Quran itu bersih. Kau kan baru masuk Islam, kau pun masih bersih lagi. Jadi kenalah lain tu. So masa tu tak nampak. Allah Ta'ala punya takdir. Lepas tu baru nampak. Itu namanya hikmah. Hikmah ni kadang kita tak akan nampak pada hari yang sama. Kita akan nampak after few years, few days, even few years, baru kita akan nampak hikmah Tuhan di sebalik sesuatu takdir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so bulan puasa bulan untuk lancarkan Al-Quran. Lancarkan bulan boleh, semua boleh, insya-Allah. Fokus saja. Yang keempat, buat persiapan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin bulan puasa surau, ada tarawih, ada majlis buka puasa, ada qiyamul lail, ya. Jadi macam-macam aktiviti, joinlah kalau nak buat ramai-ramai. Insya-Allah lagi bersemangat, sama-sama kita datang bersilaturahim. Jadi kita hidupkan malam-malam Ramadan. Dan ada malam Ramadan, salah satu malam dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar. Malam ini malam sangat istimewa. Tuhan turunkan Al-Quran. Siapa-siapa yang beribadat pada malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu akan turun berpusu-pusu, berbondong-bondong, berduyun-duyun. Malaikat turun daripada langit ke bumi. Dan malaikat Jibril akan mengetuai rombongan turun ke bumi tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat ini menyapa orang yang berqiyam, orang yang bangun dengan ucapan salam sejahtera sampailah terbit fajar. Ada satu hadis saya baca, malam Ramadan, malam Lailatul Qadar ni dia akan rinyai-rinyai hujan. Dia akan sejuk tak panas, tapi ada barangkali dia punya rinyai-rinyai. Tuan-tuan, saya bila baca balik kisah malaikat Jibril, baru saya nampak kenapa hujan rinyai-rinyai. Malaikat turun kan malam tu ke bumi, dia lalu dekat awan, celah-celah awan dia turun. Air yang hinggap di sayap-sayap malaikat tu yang merenjis-renjis jatuh, itu yang dikatakan sebagai hujan rinyai-rinyai. Can you believe that? What the beautiful of malam Lailatul Qadar. Tak payahlah pula pergi tadah yang buat benda pelik-pelik. Kau tengok hujannya ni pergi letak baldi tadah. Ini air sayap malaikat. Mana kau tahu Ustaz Farid cakap, nah ialah saya juga yang kena. So saya nak beritahu keistimewaan malam tersebut. Janganlah hendaknya tidur, semua kita semua dikurniakan malam Lailatul Qadar. Penghujungnya saya nak beritahu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan, Allah hapuskan segala dosa-dosa dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Sekian dulu. Saya ada satu lagi program 9.30 tapi live dalam Facebook saja. Saya mohon berhenti dulu. Salah silap saya mohon jutaan kemaafan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kalau
berdoa tu, doakanlah saya juga sama-sama. Saya pun doakan untuk tuan-tuan. InsyaAllah bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.